Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu nak share sebelum kita mula kelas. Cikgu nak share dulu jawapan kelas hari Khamis lepas. Okay, cikgu dah jawab soalan A1. Okay, kita nak tengok soalan A2. Dia kata lengkapkan graf jarak masa di bawah. Okay, so kita nak lengkapkan graf. Okay, kat sini Okey, daripada 110. Okey, 230. Okey, jarak dia. Okey, sehingga ke 135 kilometer jarak dia. Okey, dia mengambil masa sebanyak 110 minit. Okey, so kita dah ada ni lah. Sini dia mula. Okey, sini dia mula. Sini dia sampai di Bidor. Okey. Kemudian dia sarapan pagi di Bidor sehingga 8.40, iaitu daripada 110 sehingga 190. Jadi apabila dia berhenti, okey, dia masih di Bidor. Okey, dia berhenti, jadi jarak tiada, cuma masa sahaja yang ada. Sebab itulah graf dia mendatar. Okey, graf dia mendatar. Okey, seterusnya dia tiba di Ipoh pada jam 10 pagi, iaitu dia ambil masa sehingga 270 lah masa akhir dia. Okey, 270. Okey, so dapat macam tu lah jawapan dia. Okey, so dah lengkap dah graf jarak masa. Okey, dan yang untuk kali ni kita tak macam yang sebelum ni, kita kena tulis dia punya masa tu berapa kan. Tapi ni masa dia dah ada, dan N dia dah minta tuliskan, M dia dah minta tuliskan. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Hitung purata laju dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak yang dilalui adalah 230 kilometer. Bahagikan dengan jumlah masa yang dilalui. Okey, jumlah masa. Okey, tengok soalan dia nak dalam kilometer per jam. Kilometer per jam. Jadi awak kena tukarkan. Okey, berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Okey, daripada minit dia adalah 270. Okey, ini dapat markah untuk pertukaran unit ni. Okey, 270 minit. Okey, awak nak tukarkan kepada jam. Jadi awak kena bahagi dengan 60. So, cikgu buat kat sini lah. 270 bahagi 60. Okey, 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Okey, 6 kali 4. Okey, 6 kali 4. Awak akan dapat 24, iaitu 240. Salah tempat pula 4 ni. Okey. 60 kali 4, 240. So, baki 30. So, 30 ini adalah 30 minit. Jadi, awak akan dapat 4 jam 30 minit. So, dalam jam 30 minit ni adalah 0.5. Okey, 0.5. So, ataupun awak boleh buat dekat sini. Okey, buat je lah macam biasa. Titik. Okey, titik. 0.5. 5 kali 60. Awak akan dapat 300. Okey, tak payahlah. Confuse pula nanti. Okey, so 4 jam 30 minit adalah 4.5 jam. Macam tu. Okey, 4.5 jam. Jadi, ataupun tekan kalkulator je lah, mudah. Okey, so 230 bahagi 4.5 jam, awak akan dapat 51.11 kilometer per jam. Okey, so itu sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan 7. Okey, soalan 7 dia kata, okey, rajah di bawah menunjukkan graf masa bagi jarak dilalui oleh Lim dan Saiful dari titik permulaan yang sama. Okey, so titik permulaan yang sama dengan jarak yang sama. Cuma masa saja kan berbeza.
Okey, B, nyatakan jarak A, bilakah mereka bertemu. Okey, dekat A ni bilakah mereka bertemu. So bila mereka bertemu, awak boleh letak, sebenarnya soalan ni dia tak jelas. Bila tu jarak ke masa kan? Biasa kita sebut kalau bila tu masa kan. Bila, pukul berapa, hari apa, macam tu kan. Okey, bolehlah letaklah dua-dua. Okey, ni tempat dia bertemu. Okey, bertemu. Okey, pada 75 kilometer ataupun pada masa jam 10. Macam tu. Okey, pun boleh. Okey, sebab dia ada dua-dua masa ataupun, tapi markah dia satu je lah, bagi salah satu. Okey, soalan B, nyatakan jarak dalam kilometer bagi Lim dari titik permulaan apabila Saiful memulakan perjalanannya. Okey, dia kata jarak bagi Lim dari titik permulaan. Okey, Lim dari titik permulaan dia dah bergerak. Okey, sebab Lim dia bergerak pukul 7, tapi Saiful dia bergerak pukul 9. Okey, maksud dia kat sini adalah, maksud soalan ni adalah pada Saiful bergerak, okey, Lim dah sampai mana? Macam tu. Okey, apabila Saiful mula bergerak, Lim dah sampai mana? Jadi Saiful mula bergerak pada pukul 9. So Lim dah sampai 75 kilometer. Tengok, dia kata nyatakan. Jadi awak tulis sahaja, tak perlu buat pengiraan apa-apa. Okey, 75 kilometer. Okey, kemudian C, nyatakan laju dalam kilometer per jam untuk Lim apabila mereka bertemu antara satu sama lain. Okey, so laju dalam kilometer per jam apabila mereka bertemu. So laju. Okey, Lim sebenarnya adalah, okey, tengok pada jam 9 hingga jam 10 Lim sedang berehat. Okey, so Lim dia sedang berehat. Okey, Lim sedang berehat ataupun berhenti. Jadi laju Lim sama dengan kosong. Sebab dia tiada laju. Sebab dia tidak bergerak, jadi tiada laju lah. Macam tu, mudah kan? Tak ada nak kira sangat pun. Okey, kemudian D, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi Saiful. Okey, laju purata dalam kilometer per jam bagi Saiful. So laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak untuk Saiful adalah sama juga 200 kilometer bahagikan dengan jumlah masa. Okey, jumlah masa dia nak dalam jam Okey, ni kilometer per jam. So Saiful dia bergerak pukul 9 dan dia tamat pada jam 11.30. So 9, 10, 11, 2 jam. 11.30, so 2.5 jam. Okey, so 200 bahagi 2.5 jam, awak akan dapat, tekan kalkulator 80 km per jam. Okey. Okey, soalan nombor 8 pula. Soalan nombor 8, raja di sebelah menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan van. Okey, graf OPQRS mewakili perjalanan van dari bandar A ke bandar B. Okey, kemudian graf TPU. Ni cikgu dah bagi tahu kan, cikgu dah labelkan pun kat situ. Okey, graf TPU mewakili perjalanan kereta dari bandar B ke bandar A. Okey, kereta. Okey, kemudian soalan dia nyatakan tempoh masa dalam minit apabila van itu berhenti. Okey, so van tengok dia berhenti dari P ke R. Okey, P ke R dia berhenti. So P adalah P60.
sehingga 90. So masa masa adalah 90 sehingga 7 tolak dengan 70. Okey, so 20 minit. Okey, B pula. Jika perjalanan bermula pada jam 10.20 pagi. So dekat sinilah 10.20 pagi. Okey, nyatakan masa apabila kereta dan van itu bertemu. So kereta dan van itu bertemu selepas 60 minit. Selepas 60 minit. So masa bertemu sama dengan 10.20. Okey, tambah dengan 1 jam lah, 60 minit. Okey, 60 minit ataupun 1 jam. Okey, so awak akan dapat 11.20 AM. Okey, 11.20 AM. Okey. Kemudian soalan 2. Okey, nyatakan jarak dalam kilometer bagi bandar B apabila kereta dan van itu bertemu. Nyatakan jarak dalam kilometer dari bandar B. Okey, apabila bertemu. Okey, so dia bertemu pada 50. Okey, dan dari bandar B adalah 110. Okey, so yang kedua ni adalah 110 tolakkan dengan 50. Dia nak jarak ni lah. Okey, so akan dapat 40 kilometer. 100 mana 40? Okey, 110 tolak 50, 60 kilometer. Okey, C pula. Hitung laju purata dalam kilometer bagi keseluruhan perjalanan kereta dan van itu. Okey, laju purata keseluruhan perjalanan. So, kena kira dua lah. Okey, laju kereta dan juga laju van. Okey, kita tulis kereta dulu. Okey, kereta. Okey, jumlah jarak yang diambil adalah 110 bahagi dengan. Okey, ni sebenarnya boleh dia lawan arah kan. Lawan arah dengan van kan. So, boleh letak negatif sebenarnya. Okey, cikgu buat satu-satu. Okey. So, kereta laju akhir dia kosong. Jarak akhir dia kosong, tolakkan dengan 110. Bahagi dengan jumlah masa yang diambil 90. Tapi soalan dia nak dalam kilometer per jam. Okey, so 90 minit adalah 1 jam 30 minit. Okey, so 1.5 jam. Okey, so awak akan dapat negatif 110 bahagi dengan 1.5. Awak akan dapat 73, negatif 73.33 kilometer per jam. Okey, kemudian ini dia negatif ni adalah menunjukkan arah yang berbeza. Okey, sebab dia melawan arus dengan van kan. Okey, so van pula adalah jumlah jarak dia 110. Okey, 110 tolak kosong, awak dapat 110 balik kan. Okey, jumlah masa adalah 120 minit. 120 minit adalah 2 jam. Okey, so 55 kilometer per jam. Okey, 55 kilo. Okey, 55 kilometer per jam. So, yang mana bergerak lebih laju? Kereta sebenarnya bergerak lebih laju. Okey, so hari ini Isnin. Isnin 23 Ogos 2021. Sekejap je masa. Dah bulan 8 dah. Nak ambil bulan 8 dah.
Okey, hari ni kita nak tengok graf graf laju masa. Okey, kita dah tengok graf jarak masa. Sekarang subtopik 7.2 laju masa. So graf laju masa dia lebih kurang sama sebenarnya, cuma nilai paksi itulah yang berbeza, dengan apa yang awak kira tu akan jadi berbeza sikit lah. Okey, tapi graf dia untuk lebih kurang sama. Okey, 1. Graf laju masa menggambarkan kadar perubahan laju suatu gerakan. Okey, kadar perubahan laju. Maksudnya laju dia, adakah laju dia sekata ataupun laju dia dia patah balik ke, laju dia okey, kalau graf dia menaik, okey, menaik macam ni dia naik dia naik. So laju dia bertambah lah. Okey, kalau graf dia turun, laju dia berkurang, dan dia mengalami nyah pecutan namanya. Maksudnya dia memperlahankan kenderaan. So kalau macam ni naik kan. So naik ni adalah dia menambah kelajuan lah dengan sekata. Kalau dia turun, kalau turun macam ni, so dia mengurangkan kelajuan. Maksudnya dia nak berhenti. Nama lain dia adalah nyah pecutan. Okey, apabila laju menaik ni, kita ada pecutan. Pecutan sama dengan laju bertambah. Okey, laju yang bertambah. Okey. Okey, kita tengok apa penerangan dia. Okey, paksi Y mewakili laju. So kalau sebelum ni awak belajar paksi Y adalah jarak, tapi sekarang ni paksi Y adalah laju. Kemudian kecerunan graf mewakili kecerunan graf mewakili pecutan. Pecutan iaitu kadar perubahan laju terhadap masa. Kadar perubahan laju terhadap masa. Maksudnya awak carilah pecutan. Okey, so macam mana nak kira pecutan kan? So pecutan adalah kita ambil kecerunan graf. Maksudnya kalau nak cari pecutan, cikgu tunjuk sikit lah kat sini. Okey, pecutan adalah laju, dia balik kepada rumus dia lah. Okey, laju bahagi dengan masa. Jadi dia akan dapat kalau macam ni unit dia adalah ms negatif 2. Kalau kuasa negatif 2 tu, itu adalah pecutan. Okey, unit dia tak kisahlah unit apa pun, kilometer per jam ke, ataupun kilometer per minit ke, meter per minit ke, itu terpulang ikut graf tu dia bagi apa. Tapi kalau kuasa negatif 2 tu, kalau untuk tajuk ni biasanya dia adalah pecutan. Okey, so pecutan juga nama lain dia adalah kadar perubahan laju. Okey, daripada laju yang perlahan, dia tingkatkan kelajuan, so dia ada pecutan lah. Macam awak bawa motor tu, awak pusing lagi yang bahagian yang minyak tu kan, pusing lagi, turunkan lagi ke bawah tangan awak tu. So itu menambah kelajuan lah. Kalau kereta, kita akan tekan lagi minyak supaya dia bergerak lebih laju. Okey, kemudian paksi X pula adalah mewakili tempoh masa. So paksi X sentiasa tempoh masa lah untuk graf apa pun. Okey, graf yang dalam tajuk ni. Okey, jarak masa, laju masa, so itu adalah paksi X adalah masa. Okey, kita tengok soalan ni, dia cakap apa kat sini. Okey, dia bagi contoh je. Okey, dia kata, kita tengok contoh dululah. Okey, yang untuk kali ni mudah sikit lah. Dia bagi maklumat sama juga macam awal-awal tajuk graf jarak masa tu. Okey, jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Rina untuk tempoh masa 5 saat. Okey, tempoh masa 5 saat. Okey, kita ada ni jadual jadual nilai kita panggil jadual nilai.
Okey, kita ada masa dan juga laju. So, pilih skala macam mana dia nak lukis graf. Awak kena pilih skala yang sesuai lah. Okey, contohnya kalau dekat paksi X ni, okey, letakkan satu petak satu sebab dia nak sampai 5. Okey, awak kena letak sendiri skala. Kemudian, paksi Y ni pun sama juga. Okey, letak yang berpadanan lah. Okey, dan mesti sekata kalau satu petak tu selang 5, jadi semua petak pun selang 5. Kalau bahagian yang masa ni, paksi X ni, kalau satu petak selang 1, mesti semua petak pun selang 1. Dia akan naik secara sekata lah. Okey, kemudian untuk melukis graf, dia kata sekurang-kurangnya, okay, kat sini sekurang-kurangnya 2 titik mencukupi untuk melukis graf garis lurus. Okey, sekurang-kurangnya 2 titik mencukupi untuk melukis graf. So 2 titik dah cukup dah sebenarnya. Okey, tapi yang ni dia bagi 6 titik. Okey, dekat jadual nilai ni dia bagi 6 titik, so awak kena lukis plotkan ke 6 titik. Kemudian bila dah tanda awak kena sambungkan guna pembaris. Okey. Kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia bagi contoh untuk dua titik sahaja. Soalan yang kedua dia kata kadar perubahan laju terhadap masa sebiji zarah yang sedang bergerak diberi oleh persamaan V sama dengan 6/12T dengan keadaan V ialah laju dalam sentimeter per minit dan T ialah masa dalam minit. Okey, lukis satu graf laju masa yang mewakili gerakan zarah tersebut untuk tempoh 0 hingga 5 minit. 0 hingga 0.5 minit. Okey, 0 hingga 0.5. So, dia buat macam tu je. Okey, so bina jadual daripada persamaan. So, ambil persamaan ni, awak kena kira lah. Okey, kira lah persamaan ni. Okey, masukkan nilai. Okey, 0 hingga 0.5. So, ambil satu nilai 0. Okey, satu nilai 0. Jadi, kira. Okey, ini pengiraan dia. Macam mana V sama dengan 6. Okey, cikgu tulis kat sini Okey, untuk T 0. So, V sama dengan 6/12 kali 0. So, 6/12 awak akan dapat negatif 6. Okey. Sorry. Tengok cikgu pun salah dah. 12 tolak 0 adalah 0. Okey, 6 tolak 0, 6. Okey. Kemudian, T 0.5. Jadi, V sama dengan 6/12 kali 0.5. Okey, 12 kali 0.5 adalah 6. So, 6 tolak 6. 6 tolak 6, awak akan dapat 0. Okey. 6 tolak 6 dapat 0. Jadi, isilah masuk dalam jadual nilai. Okey, jadi 0 untuk masa 0, laju dia 6. Okey, masa 0 dekat sini, laju dia 6. Awak kira lah. Okey, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tu dia tanda kat situ. Okey, kemudian masa 0.5, okey, ni sebenarnya 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Cuma dia tak tulis Okey, so 0.5 laju dia adalah 0. Okey, bila dah ada 2 titik, ambil pembaris dan gariskan sahaja. Okey, kita tengok yang ni. Okey, cikgu tunjuk satu contoh, yang lain-lain awak buat. Okey, patutnya cikgu tak payah tunjuk dah ni. Okey, cikgu nak buat lah semua. Sebabnya kita dah buat sebelum ni. Okey, dalam graf laju masa. Okey. So, kita jumpa pada nak tengok jawapan next kelas hari Khamis. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.